Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 6 akan membentangkan di bawah sektor plantation ataupun perladangan. Pensyarah kita adalah Dr. Syarul Nizam bin Abdul Aziz. Jadi ahli kumpulan kami terdiri daripada 5 orang. Yang pertama Nur Sarah Aina binti Zainuddin. Seterusnya Muhammad Adib bin Amiruddin. Yang ketiga Alia Husna binti Azwadi. Keempat Nurul Fiza binti Nurdin. Dan yang kelima Muhammad Izzuddin Hamzah, itu saya sendiri. Jadi untuk tugasan kali ini yang diberikan, terdapat dua jenis tugasan. Yang pertama adalah berkaitan dengan fundamental analysis dan yang kedua berkaitan dengan technical analysis. Jadi untuk pengenalan, sektor perdagangan memainkan peranan penting dalam membangunkan ekonomi sesebuah negara. Sektor perdagangan merupakan aktiviti perdagangan berskala besar, biasanya berpusat di rumah ladang yang digunakan untuk pengeluaran tanaman tunai. Terdapat tiga tujuan dan juga objektif daripada kajian ini. Yang pertama, untuk memahami corak prestasi kewangan syarikat. Yang kedua, cuba meramal prestasi syarikat pada masa hadapan menggunakan penyata kewangan. Yang ketiga, untuk mengenal pasti katalis yang terdapat dalam syarikat yang dikaji. Seterusnya adalah profil dan laporan syarikat plantation. Jadi terdapat 5 syarikat yang kami pilih. Yang pertama, Batu Kawan Berhad. Yang kedua, Kuala Lumpur Kepong Berhad. Yang ketiga, Sin Heng Chan, Malaya Berhad SH Chan. Yang ketiga, MHC Plantation Berhad. Yang keempat, TA An Holdings Berhad. Seterusnya adalah profil syarikat untuk Batu Kawan Berhad. Syarikat Batu Kawan Berhad merupakan syarikat induk untuk pelaburan, perladangan, pembuatan, pembangunan hartanah dan juga pegangan pelaburan. Antara aktiviti dalam perladangan adalah penanaman dan pemprosesan produk sawit getah, penapisan produk sawit, penghancuran isi rong sawit dan juga perdagangan produk sawit. Bagi aktiviti dalam pembuatan adalah perkhidmatan kimia dan juga pengangkutan oleh kimia, surfaktan tidak ionik dan ester, sarung tangan getah, produk lantai paket, barangan perubatan dan juga penyimpanan dan pengedaran cecair pukal. Bagi dalam aktiviti pelaburan, penempatan deposit dengan bank berlesen, pelaburan dalam dana amanah pendapatan tetap, pelaburan dalam perusahaan disebut harga quoted dan tidak disebut harga unquoted, menyewa ruang pejabat dan tempat letak kereta, pertanian, perkhidmatan pengurusan dan juga pinjaman wang. Seterusnya, bisnes model untuk syarikat Batu Kawan Berhad. Batu Kawan Berhad ialah firma induk dengan anak syarikat dan sekutu yang terlibat dalam perladangan, oleokimia, pembuatan dan pengedaran kimia industri, pengangkutan pembangunan hartanah dan pegangan pelaburan. Pada 9 Disember 1965, firma itu telah diperbadankan di Malaysia. Pada 12 Oktober 1971, ia telah disenaraikan di pasaran utama Bursa Malaysia. Pada tahun 1971 juga, Batu Kawan Berhad mula beroperasi sebagai firma perladangan apabila ia menjalankan projek pembinaan semula untuk memperoleh aset dan liability pendahulunya di United Kingdom, Batu Kawan Rubber and Coconut Plantation Ltd. Pada 16 Mac 2021, Chemical Company of Malaysia Berhad CCM, anak syarikat telah menjadi anak syarikat milik penuh Batu Kawan Berhad dan pengeluar utama dan juga pembekal bahan kimia klor alkali dan polimer Malaysia. Bagi fundamental analysis untuk syarikat Batu Kawan pula, jadi kita dapat melihat gambar rajah di atas. Nilai EPS yang diperoleh ialah 231.29, melebihi kosong menunjukkan ianya positif dan mencapai keuntungan. Nilai saham juga menunjukkan dalam keadaan under value pada FV RM1873.45 sen, melebihi harga semasa. Begitu juga syarikat ini mempunyai kadar pulangan modal yang cepat apabila nilai PER adalah 9.59, lebih rendah daripada 10. Seterusnya, pendapatan sukuan semasa dan pendapatan tahunan bagi syarikat Batu Kawan Berhad. Jadi berdasarkan gambar rajah, kita dapat melihat bahawa pendapatan sukuan semasa syarikat, keuntungan selepas cukai semakin meningkat dari kuartal pertama
sukuan pertama 191.4 juta kepada kuartal 261.1 juta ringgit Malaysia pada kuartal kedua, dan semakin meningkat lagi pada kuartal ketiga iaitu sebanyak RM386.5 juta. Jadi kita dapat simpulkan bahawa syarikat ini mengalami keuntungan quarter on quarter. Bagi pendapatan tahunan pula, keuntungan selepas cukai year on year meningkat daripada 417.3 juta ringgit Malaysia kepada untung sebanyak RM838.9 juta. Jadi kita dapat melihat juga bahawa syarikat ini mengalami keuntungan daripada tahun sebelum kepada tahun akan datang. Seterusnya ialah Kuala Lumpur Kepung Berhad iaitu KLK. KLK ialah sebuah syarikat perladangan yang menjalankan aktiviti utamanya mengeluar dan memproses kelapa sawit dan getah. Terdapat 3 aktiviti yang dijalankan di syarikat ini iaitu perladangan, oleokimia dan hartanah. Di bawah perladangan, syarikat mengeluarkan dan memproses minyak sawit seperti minyak sawit mentah, minyak sawit dimurnikan, dilunturkan dan dinyah bau. Inti sawit seperti minyak inti sawit, getah pekat, lateks dan getah-getah blok. Di bawah oleokimia pula, syarikat mengeluarkan pelbagai jenis asid lemak seperti gliserin, amida lemak, sabun dan derivatif daripada bahan berasaskan tumbuhan yang boleh diperbarui. Di bawah hartanah pula, syarikat memberi tumpuan kepada pembinaan sekolah swasta yang menawarkan pendidikan tadika dan sekolah rendah. Seterusnya ialah fundamental analysis. Terdapat 5 fundamental yang perlu dilihat untuk mengetahui syarikat itu mempunyai ciri-ciri yang terbaik, iaitu yang pertama, earning per share, EPS. Syarikat ini mendapat 170.27 iaitu untung. Fair value, FV, 1379.18 iaitu undervalue. NTA, 11.170 overvalue. Seterusnya return of equity ROE 15.24 iaitu melebihi benchmark 15% dengan mendapat pulangan tinggi. Dan yang terakhir ialah price earning ratio PER mendapat 13.33 iaitu lebih besar daripada 10 yang bermakna syarikat ini akan lambat balik pulangan modal. Seterusnya ialah pendapatan sukuan semasa dan pendapatan tahunan. Bagi pendapatan sukuan semasa, peningkatan keuntungan selepas cukai semakin meningkat bagi 3 tempoh terakhir daripada RM357.4 juta di kuartal 1, meningkat sebanyak 37% iaitu RM490.4 juta di kuartal 2 dan meningkat lagi sebanyak 60% iaitu RM783.9 juta di kuartal 3. Kesimpulannya, syarikat ini memperoleh keuntungan quarter on quarter. Bagi pendapatan tahunan pula, keuntungan bagi 2 tahun terakhir year on year meningkat daripada RM772.6 juta kepada untung sebanyak RM2,258 juta. Peningkatan ini sebanyak 200% dan kesimpulannya syarikat ini mengalami keuntungan year on year. Seterusnya ialah bisnes model KLK. KLK merupakan syarikat perladangan terbesar di Malaysia dengan keluasan tanah hampir 275,000 hektar. Kira-kira 43% di Malaysia yang terdiri daripada Semenanjung dan Sabah, 54% di Indonesia, di Pulau Belitung, Sumatera, Kalimantan Tengah dan Timur, dan 3% di Liberia. Perniagaan utama di KLK mengeluar dan memproses 95% minyak sawit dan 5% produk getah asli. KLK juga terlibat dalam pembuatan dan penapisan produk kelapa sawit, pembuatan oleokimia, pembangunan hartanah, pergangan pelaburan dan lain-lain. KLK juga pernah disenaraikan di pasaran utama Bursa Malaysia, Securities Berhad dengan
permodalan pasaran kira-kira RM24.931 bilion pada akhir September 2019. KLK juga membuat inisiatif dalam mengurangkan jejak karbon melalui projek Mekanisma Pembangunan Bersih CDM dan projek Tenaga Hijau. Kesan gabungan projek ini untuk mengurangkan gas rumah hijau dan menggantikan penggunaan bahan api fosil untuk penjanaan kuasa. Syarikat yang seterusnya adalah syarikat MHC Plantation Sendian Berhad. Syarikat berpangkalan di Malaysia yang terlibat dalam bidang kelapa sawit, pegangan pelaburan dan hotel operasi. Penanaman kelapa sawit, operasi kuari, penghilangan dan juga penjualan produk kelapa sawit, pegangan pelaburan, penjanaan kuasa, penjualan pengurangan pelepasan yang diperakui dan pembangunan hartanah adalah aktiviti utama hasil daripada anak-anak syarikatnya. Antara pengasas syarikat ini adalah Champion Point Sendian Berhad dan juga Yuli Holdings Sendian Berhad. Bagi fundamental analisis untuk syarikat ini adalah nilai EPS yang diperolehi adalah 12.93 melebihi kosong. Ia menunjukkan ianya positif dan juga mencapai keuntungan. Nilai saham juga menunjukkan dalam keadaan undervalue pada FV yang berharga RM104.733. NTA pula adalah 1.320 di mana masing-masing melebihi daripada harga semasa. Dan akhir sekali adalah PER iaitu 8.35 yang menunjukkan lebih rendah daripada 10. Bagi bisnes model untuk MHC Plantation pula, ia mengambil alih nama syarikat Mahok Cheong Sendian Berhad pada 15 April 1966. Menubuhkan syarikat lain seperti Cepat Wawasan Group Berhad, CWG. Dan akhir sekali adalah penanaman kelapa sawit, kuari operasi, pembuatan, penjualan produk 28 kelapa sawit dan kuasa penjanaan. Syarikat yang seterusnya adalah Tan Holding. Bagi profil syarikat ini adalah ia merupakan sebuah syarikat induk yang berpangkalan di Malaysia. Aktivitinya adalah menggunakan sumber kayu dan aktiviti hiliran seperti pembuatan veneer, papan lapis bersalut, papan lapis eko, kayu veneer berlamina, papan lapis muka filem, papan lapis tertulang, penutup lantai, kayu gergaji dan juga berlamina. Terlibat dalam pembuatan dan penjualan papan lapis, perdagangan kayu, penghutanan semula dan penanaman kelapa sawit. Fundamental analisis bagi Tan Holding pula adalah nilai EPS-nya yang diperolehi adalah 30.73 melebihi kosong, menunjukkan ianya positif dan mencapai keuntungan. Nilai saham juga menunjukkan dalam keadaan undervalue pada FV iaitu RM248.913. NTA-nya pula adalah 3.46 di mana masing-masing melebihi daripada harga semasa. Business model bagi Tan Holding pula adalah syarikat ini diasaskan oleh sekumpulan usahawan Sarawak pada tahun 1980-an. Tahun 1985, Tan Group telah ditubuhkan oleh Datuk Amar Abdul Hamid bin Haji Sepawi, Datuk Wahab bin Haji Dolah, Datuk Seri Ding Jack Sung dan akhir sekali Datuk Wong Kuo Hee. Memulakan penanaman hutan dan mempelbagaikan ke dalam industri kelapa sawit. Ia juga mengembangkan kegiatannya hingga ke dua negara iaitu Tasmania, Australia dengan penubuhan Tan Tasmania. Assalamualaikum, saya Alia Husna binti Azwadi akan teruskan pada bahagian syarikat Sing Heng Chan Malaya Berhad. Syarikat ini merupakan salah sebuah syarikat pemegang pelaburan yang terdapat di Malaysia. Aktiviti perdagangan yang dijalankan adalah berasaskan kelapa sawit dan produk pertanian yang pelbagai. Syarikat ini juga mempunyai jumlah bank tanah perladangan kira-kira 27,850 ekar. Syarikat SH Chan Malaya Berhad ini mempunyai
mempunyai 5 ciri-ciri terbaik sebuah syarikat. Ini kerana nilai EPS yang diperolehi adalah 40.81 melebihi kosong, menunjukkan ianya positif dan mencapai keuntungan. Nilai saham juga menunjukkan dalam keadaan undervalue pada FV RM330.561 dan NTA 1.090 di mana masing-masing melebihi daripada harga semasa. Syarikat ini juga mempunyai pulangan saham yang tinggi pada ROE 37.44% melebihi nilai yang ditetapkan dan mendapat pulangan modal lebih cepat iaitu pada 1.347. Seterusnya ialah pendapatan sukuan semasa dan pendapatan tahunan. Bagi quarterly earning, data yang ditunjukkan telah direkod setiap 3 bulan dalam masa 1 tahun. Pada suku keempat, keuntungan selepas cukai syarikat ialah RM2.3 juta. Namun, pada suku pertama, ia mula berkurang kepada RM1.7 juta tetapi meningkat lagi sebanyak RM99.3 juta. Bermaksud syarikat ini mengalami keuntungan Q on Q. Bagi annual earning pula, syarikat ini menunjukkan keuntungan selepas cukai Y on Y kerana pada tahun sebelum ialah RM4.2 juta. Pada tahun berikutnya, keuntungan melonjak naik sebanyak RM96.8 juta iaitu RM1.01 juta. Kesimpulannya, syarikat ini mengalami keuntungan Y on Y. Seterusnya ialah katalis syarikat. Jika dilihat pada carta pie di sebelah kiri, syarikat Tuna Selatan Sdn Bhd merupakan investor terbesar di dalam syarikat SHC ini, di mana saham syarikat berada dalam senarai pelabur akibat pengambil alihan Tuna Selatan Paguh Sdn Bhd, iaitu sebuah syarikat pengurusan kemudahan dan pembinaan. Berdasarkan prospek pada tahun kewangan berakhir 31 Disember 2020, syarikat ini mencatatkan keuntungan bersih sebanyak RM4.2 juta daripada hasil RM37.15 juta, yang bermakna lonjakan besar dalam hasil dan keuntungan berkemungkinan selepas pemerolehan TSP ini. Untuk TK2020, tunai bersih SHC daripada aktiviti operasi ialah RM7.87 juta sepanjang 3 tahun secara purata. Pendapatan sesaham telah meningkat sebanyak 135% setahun, tetapi harga saham syarikat hanya meningkat sebanyak 1% sahaja setahun, yang bermakna pertumbuhan pendapatan jauh ketinggalan. Kesimpulannya, berdasarkan kajian yang telah dibuat, di antara syarikat-syarikat yang terbaik dalam sektor pertanian, syarikat SH Chan merupakan syarikat yang terbaik, di mana syarikat SH Chan ini menepati ciri-ciri yang bagus dan berpotensi dalam jangka masa yang panjang untuk menjalankan pelaburan. Walau bagaimanapun, syarikat-syarikat dalam sektor pertanian yang lain juga masih menunjukkan prestasi yang baik dalam ekonomi.